Bersyukur saudara-saudara kita akan sama-sama belajar pada hari ini tentang pemuritan Tuhan Yesus. 那么今天我们将一起学习关于主耶稣的门训。 Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius 28. Matius 28我们将一起打开我们的圣经，马太福音第28章 ayat 19 sampai ayat 20. 19到第20节。 Saya akan membacakan, yang bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya membacakan ayat ini, dua ayat ini kita membacanya bersama-sama karena ini amanat agung Tuhan Yesus. Nanti yang Chungwon bersama dengan penterjemah membaca Alkitab Mandarin. 我们将一起用印尼文先诵读一遍，然后再用中文再诵读一遍。 Ya, yang bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya membaca Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 我们用中文诵读一遍。 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Saudara-saudara, sepanjang bulan Maret ini gereja kita berbicara tentang pemuritan. 那么呢，在这个3月份呢，我们的教会将谈关于门训。 Minggu lalu, saudara-saudara, Pendeta Arifin menyampaikan tentang kelompok kecil, bagaimana di dalam kelompok kecil itu ada yang namanya pemuritan. 那么呢，上个礼拜我们的阿利芬牧师已经讲关于那个圣经学习小组，然后在里面也会谈到关于门训。 Maka pada saat ini saudara-saudara saya menyampaikan tentang pemuritan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus itu memulai pemuritan dan bagaimana Yesus itu menjalankan pemuritannya di dalam pelayanan Tuhan Yesus. 那么呢，今天呢，我会讲关于主耶稣的门训，主耶稣如何开始他的门训，如何进行他的门训，如何在门训中服侍。 Nah, saya akan mulai saudara-saudara dengan satu pernyataan bahwa kebutuhan setiap manusia adalah belajar. 那么我们大家都知道，我们每个人的需要就是学习。 Manusia hidup di tengah-tengah dunia ini yang dilakukan adalah belajar. 那么人生活在这个世界上，做的事就是学习。 Dari kecil anak ketika lahir dia ngomong nggak tahu apa. Kemudian kita ajarin dia untuk ngomong. 那么孩子从一开始出生的时候，然后他就说然后我们教他们学会说话。 Anak-anak itu nggak bisa langsung lari jalan, nggak bisa, saudara-saudara. 那么呢，一个孩子呢，他不可能马上就能够跑步或者走路。 Dia mulai belajar yang namanya merangkak, dia mulai belajar yang namanya berdiri, dan kemudian dia mulai belajar yang namanya berjalan dan berlari. 那么呢，这个孩子呢，他是一步一步学的，就是从爬，然后站，然后走，然后再跑。 Anak saya pernah tanya sama saya, kenapa sih harus sekolah, Papi? 那我的孩子曾经问过我，为什么我们要上学呢？ Dia capek, saudara-saudara, bangun pagi, kemudian pulang siang dia mesti les lagi ini itu, kemudian sampai rumah sore. 那他觉得这个上学很累，他必须早起之后，然后下午才能够回到家，然后还要再参加各种的补习，感觉非常累。 Dia bilang capek banget sekolah, buat apa sekolah? 他说这个上学很累，为什么我们要上学呢？ Saya bilang kamu mau jadi apa? 我问他你要成为什么？ Nah, ketika kamu tahu kamu mau jadi apa, untuk kamu jadi itu kamu mesti belajar. 当你知道你以后将来要成为什么，那为了达到这个的话，你要学习。 Sekolah ini adalah satu tempat pembelajaran untuk kamu nanti kelak akan jadi apa. 那么通过这个学校这样一个学习的地方，你就可以达到你以后想要成为的。 Saya membuka pemikirannya, saudara-saudara. 我就是打开他的视野。 Nah, dia udah nggak tanya lagi dengan saya. 之后他就不再问我了。 Jadi saudara-saudara, kebutuhan setiap manusia itu belajar. 所以呢，每个人的需求、需要都是学习的。
Jadi kalau kita tanya kenapa Lause ada orang yang hidupnya itu sukses dan ada orang yang hidupnya itu gagal. 那如果我们问为什么有的人他成功，有的人他失败？ Saudara-saudara, orang-orang yang sukses hidupnya adalah mereka itu belajar, belajar, dan belajar. 那么成功的人，他在生活中都是学习、学习再学习。 Dan orang yang sukses itu bisa gagal gak? Bisa gagal. 那么成功的人他会失败吗？会的。 Tapi ketika dia gagal, kemudian dia belajar lagi, dan kemudian dia bangkit dan dia membangun bisnisnya. 那么呢，但是在他失败的时候，他学习、学习再学习，然后他就爬起来，然后他就成功建立他或者成功立业。 Tetapi orang-orang yang gagal hidupnya adalah mereka stop untuk belajar, mereka berhenti untuk belajar, dan mereka tidak pernah mau belajar, akibatnya adalah mereka gagal dan gagal dalam kehidupan mereka. 那么呢，这个失败的人呢，他们就是在生活中不愿意学习的，他们停止学习的，然后呢，他们就更加的失败。 Saudara-saudara, hal yang sama kita bisa tanyakan kepada orang Kristen. Kenapa ada orang Kristen yang hidup imannya itu bertumbuh di dalam Tuhan, dia mempunyai antusias di dalam kehidupannya, hatinya berkobar-kobar untuk Tuhan, dan dia sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kenapa ada orang Kristen bertumbuh dan kenapa ada orang Kristen tidak bertumbuh? 那么我们也许会问，为什么有的基督徒他可以成长，有的基督徒他不能成长呢？或者无法成长呢？有的成长的基督徒为什么他这么热心？他那个心中有火热的心、爱心，他能够服侍。 Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang bertumbuh adalah orang-orang Kristen yang mau belajar. Dia belajar kebenaran firman Tuhan, dia belajar mengenal Tuhan. Ketika dia menghadapi pergumulan yang sulit di dalam kehidupannya, dia belajar untuk mengandalkan Tuhan, dan dia belajar untuk mengenal kekuasaan Tuhan dalam kehidupannya. 那么呢，一个有成长的基督徒呢，他就在生命中不断的学习，不断的认识主，在挣扎中，他就不断的爱主，不断的这个倚靠主。 Tapi orang Kristen yang imannya loyo, dia nggak pernah mau belajar, saudara-saudara. 那么这个心软弱的基督徒呢，他就不愿意学习， Kebaktian males, 那就不爱参加这个聚会或者崇拜会。 datang ke gereja, bolong, datang ke gereja, bolong. 然后这周来，然后下周不来了。 Ketika ditanya kenapa nggak ke gereja, males, muse, males, lause. 当问他为什么你不来参加崇拜会，然后他就说懒得去。 Saudara-saudara, imannya itu nggak bertumbuh. 所以呢，他的信心没有成长。 Masuk firman Tuhan, dia dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. 就把这个上帝的话语当作耳边风。 Oh, mending masuk telinga kiri, nggak masuk, saudara-saudara. 也许是没听进去。 Jadi firman Tuhan nggak pernah masuk ke telinganya, masuk ke dalam hatinya, menjadi iman di dalam kehidupannya. 那他上帝的话语不曾进入他的耳朵，不曾进入他的心里。 Orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh, dia masa bodoh dengan firman Tuhan. 那么没有成长的基督徒，他对上帝的话语毫不关心的。 Maka saudara-saudara, ketika kita belajar tentang pemuritan itu berbicara tentang kita belajar dan terus belajar dalam kehidupan kita untuk semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. 那么呢，当我们谈到关于门训的时候，那就我们谈谈关于我们怎么学习，不断的学习，可以效法主耶稣，越来越像主耶稣。 Nah, dalam tema ini pemuritan Tuhan Yesus, kita akan belajar bagaimana Yesus memulai kelompok kecil, kelompok pemuritannya, dan bagaimana Yesus menjalankan kelompok pemuritannya ini. Kita akan belajar dari kisah di dalam pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus. 那么呢，今天呢，我们将学习关于这个门训，学习关于主耶稣他如何开始他的那个设奉小组，然后如何遵行或者进行这个门训。 Saudara-saudara, yang pertama, 那么第一点， apa yang Yesus lakukan di dalam kelompok pemuritan? 那么主耶稣在这个门训小组所做的是什么呢？ Yang pertama adalah mencari dan memanggil murid-murid. 第一个就是寻找并呼召门徒。 Saudara-saudara, ketika Yesus dia memulai kelompok pemuritannya, yang Yesus lakukan adalah dia cari murid dan kemudian dia panggil muridnya untuk mengikut dia.
那当这个主耶稣开始他的这个门训小组的话，他是首先先寻找，然后就呼召门徒。 Dikisahkan dalam Matius pasal yang keempat, Yesus itu suatu kali dia ada di Danau Galilea. 那么在马太福音第4章讲述主耶稣在加利利河海边行走。 Di sana Yesus melihat Simon Petrus dan saudaranya Andreas. 那么主耶稣看见西门彼得和他的弟兄安德烈， Kedua nelayan ini mereka sedang menjala ikan, menangkap ikan. 他们这2个人正在撒网打鱼。 Maka ketika Yesus bertemu dengan 2 orang ini, Yesus panggil mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 因此呢，当主耶稣见到这2个人，然后主耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们成为以得人为得鱼的。” Saudara-saudara, panggilan Yesus jelas kepada mereka, ikut aku, dan kemudian Yesus memberikan visi, tujuan kepada mereka, untuk apa kamu mengikut aku. 那么主耶稣对他们的呼召是非常清楚的，就是要跟从主耶稣，然后也给他们这个使命。 Yesus katakan, kamu ikut aku dan kamu akan menjadi penjala manusia yang akan menangkap manusia, membawa mereka kepada Injil dan membawa mereka mengenal Kristus. 那么主耶稣很清楚的说，要跟从他，然后要把他们成为以得人为得语的，然后让更多的人能够认识福音，能够归向主。 Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat strategi Yesus di dalam dia memulai pemuritan adalah dia mulai memanggil dan dia mulai mencari murid-muridnya. 那么我们可以看到主耶稣在这边的策略，就是他开始寻找并呼召门徒。 Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu yang begitu lama saya mengingat satu kisah. 那么前几年呢，我想起了一个故事。 Tiba-tiba saudara sepupu saya, dia telepon saya. 那突然间，我的一个表姐给我打电话， Kemudian dia ajak saya makan di satu tempat makan. 她就请我吃饭。 Dalam hati saya, tumben nih orang. 我心里说难得呀。 Biasa kita ketemukan hanya setahun sekali, waktu Konian, waktu Imlek, saudara-saudara. 我们一般都是1年1次见面的，就是在春节的时候。 Tapi kali ini dia telepon saya dan kemudian dia ajak saya makan. 但是这一次呢，她主动给我打电话，然后请我吃饭。 Ya sudahlah, saya pergi ke tempat makan itu dan kemudian saya makan dengan dia. 好吧，那我就应约了，然后我就跟她吃饭。 Nah, selesai makan kemudian dia mempresentasikan sesuatu. 那么吃完饭，然后她就给我讲了一件事情。 Dia menceritakan tentang resiko kehidupan, satu saat kamu bisa sakit, kamu bisa mati dan lain sebagainya, bla 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 bla. 然后她跟我讲关于这个生命的风险，你有一天会生病，然后也会死。 Ini yang paling penting, ujung-ujungnya apa nih? 那么呢，最后大家应该可以猜到了吧？ Ujung-ujungnya dia tawarin saya asuransi, saudara-saudara. 最后的话，他就劝我买保险。 It's good, nggak apa-apa, itu baik, saudara-saudara, nggak ada yang salah. 一个好事是没有错的。 Tetapi saya mulai melihat, wah, ini strategi orang dunia. 然后就可以看到，哦，原来这个是世人的这个策略。 Dalam mereka mencari murid, mereka ajak mereka makan, kemudian mereka mempresentasikan dan kemudian mereka tangkap murid itu. 那么在他们找这个门徒的时候，他们首先请他们吃饭，然后他们就给他们讲说明，然后就抓住了那个人。 Maka saya belajar, saudara-saudara, ketika saya melayani Tuhan, saya sedang mengembangkan mimbar misi yang ada di Citra Raya. 那我也是从中可以学习到东西，就是因为我正在发展那个基达拉亚的这个布道所的服饰。 Dan doakan pelayanan di Citra Raya karena tanggal 28 Mei akan dijadikan pos PI. 那么希望大家也是可以为这个服饰祷告，因为在5月28号将固定为成为这个布道所。 Gereja GKY Citra Raya akan berdiri di Citra Raya. 那么我们在基达拉亚就可以建立这个基达拉亚的国语堂了。 Nah, saudara-saudara, waktu saya bergumul tentang pemuritan ini, bagaimana saya bisa mengembangkan pemuritan yang ada di Citra Raya? 那当我在为这个基达拉亚的门训挣扎的时候， Maka saya mulai pikir, iya,
ajak aja 2-3 keluarga ketemu dan kemudian saya traktir mereka makan dan kemudian saya berikan visi kepada mereka akan jadi apa kamu kelak, buat apa kita berkumpul dan apa manfaat daripada kelompok kecil. Dan kemudian saudara-saudara, disinilah saya mulai akan membangun pemuritan. 那么我就想啊，那我这样的话，我要建立这个门训呢，我可以召集大概2到3个家庭，我们见面吃饭，然后给他们这个使命，告诉他们我们这个将来要成为什么，然后我们这个做这个门训是为了什么，有什么好处，那我们这样就可以建立好这个门训了。So, jadi saudara-saudara membangun pemuritan, it is simple. Kita ajak orang makan, berikan mereka visi, berikan mereka tujuan, ceritakan untuk apa kita berkumpul, untuk apa kita membangun kelompok kecil. 所以呢，要建立这个门训是很简单的，要首先就请他们吃饭，然后告诉他们使命，告诉他们目的，然后给他们讲。Dan butuh pengorbanan memang, traktir mereka makan. 确实是需要牺牲、付出代价，就是要请他们课。 Dan semakin banyak orang-orang yang mau melakukan ini, semakin banyak akan kelompok kecil akan berdiri dalam gereja ini. 那么越多的人愿意这样做，那么我们教会就会有越来越多的这个门训小组。 Saudara-saudara, berikutnya yang kedua, apa yang Yesus lakukan di dalam dia membangun kelompok kecil, kelompok pemuritan? 那么第二点，主耶稣在建立这个门训小组，他做的事情是什么呢？ Yang kedua adalah mengajarkan murid-murid akan firman Tuhan. 第二就是教训门徒主的道。 Yang Yesus lakukan, saudara-saudara, dia bukan hanya memanggil murid-muridnya, ikutlah aku, tetapi Yesus juga mengajar murid-muridnya akan nilai-nilai kebenaran firman 那么 Tuhan. 主耶稣那不只是呼召他的门徒作为他的门徒，那他也是教导他的门徒关于这个主道的价值。 Dalam khotbah di bukit, di sana Yesus mengajar murid-murid dan juga orang banyak ketika Yesus ada di bukit. 那么在这个登山宝训的时候，主耶稣教导了会众，同时也教导了他的门徒。 Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam khotbah di bukit? 在登山宝训的时候，主耶稣教导他的门徒什么呢？ Yesus katakan berbahagialah orang yang kaya di hadapan Tuhan karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Oh bukan ya, salah ya, penterjemah sampai bingung. Karena Alkitab katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. 主耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。” Saudara-saudara, kalimat ini bertabrakan dengan konsep dunia. 这个呢，与我们世人的这个观念是冲突的。 Tetapi ketika Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, para murid pada waktu itu mereka langsung menangkapnya, mereka langsung mengertinya. 但是当主耶稣教导虚心的人有福了，因为天国是他们的，那个时候门徒们可以抓住主耶稣的意思。 Bagi kita ayat ini perlu ditafsirkan. 那么对我们来说，我们需要有人解释这个经文。 Maksudnya miskin lause, apa saya perlu menjual seluruh harta saya jadi orang miskin, kemudian saya empunya kerajaan surga? 那么在这里的贫穷的话，指的是指的是我要卖掉我所有的财产吗？ Saudara-saudara, tidak. Alkitab katakan orang yang miskin itu berarti adalah orang yang dia tidak punya apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, dan dia hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 那么在这边的虚心的人指的是他什么都没有的人，然后他无能为力，他必须依靠主耶稣。 Dia tahu dalam hidupnya dia nggak punya apa-apa, dan yang berharga dalam hidupnya adalah Yesus yang menjadi permata di dalam kehidupannya. 他知道他生命中什么都没有，他只知道主耶稣是他的至宝。 Jadi ketika para murid diajarkan berbahagialah orang yang miskin, mereka tahu mereka perlu bergantung sepenuhnya dalam hidup mereka, mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. 因此呢，当主耶稣教导说虚心的人有福了，门徒们就知道他们什么都没有，然后他们必须在生命中依靠上帝。 Dan dalam khotbah di bukit ini Yesus mengajarkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. 那么呢，主耶稣借着教导会众或者门徒说，温柔的人有福了，因为他们必承受
土地，饥饿、饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。 Orang yang lapar dan haus, bukan mereka lapar dan haus akan hiburan dunia, tapi mereka lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan ini Alkitab katakan mereka dipuaskan. 那么所谓的饥渴的人，不是指的是饥渴世上的娱乐，但是是饥渴慕义的人，就是圣经告诉我们，因为他们必得饱足。 Hiburan dunia menyenangkan sesaat, tapi kemudian menghilang dalam waktu sekejap. 那么世上的娱乐是暂时的，然后就很快就会消失。 Tapi orang-orang yang dipuaskan dengan firman Tuhan, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang memberikan dia kepuasan yang sejati di dalam hidupnya. 但是那些爱慕主道的人，他的生命将得到饱足，然后主的生命，那活的生命就会流出在他们的生命中。 Kepada para murid, Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. 那么主耶稣也是教导门徒说，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。 Para murid menjadi orang-orang yang rela dianiaya karena kebenaran, dan mereka menjadi orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. 那么呢，这样的话，门徒就成为甘愿为义受逼迫的人，因为他们知道他们是天国是他们的。 Saudara-saudara, inilah yang perlu ada dalam kelompok-kelompok pemuritan, yaitu bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan kepada murid-murid kita untuk mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 那就是正是这个需要有在我们的这个门训小组中，我们需要教导他们主的道，然后让他们能够在他们的日常生活中把主的道遵行出来。 Firman Tuhan menjadi satu dasar bagaimana hidup orang itu bisa diubahkan. 那么，一个人的生命得以改变，是唯一的办法就是主的道。 Firman Tuhan menjadi satu dasar bagaimana murid-murid kita itu bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. 主的道是我们的门徒可以越来越像主的一个根基。 Saudara-saudara, tanpa pengajaran firman Tuhan yang benar, banyak orang akan tersesat dalam hidupnya. 没有正确的这个主道的教义，那很多人将在生命中迷失方向、迷惑。 Satu kali seorang jemaat hubungin saya. 那么有一天，有一个这个弟兄联系我， Dan kemudian satu keluarga ini meminta saya untuk mendoakan rumahnya, mendoakan tempat usahanya. 那么这一家人就是请我为他们的这个做生意的这个地方祷告。 Bukan karena rumah baru atau usaha baru, 不是因 bukan. 为是新的房子或者新的生意，不是。 Tapi di rumah dan tempat usahanya itu dia bilang ada kuasa kegelapan, ada setan, saudara-saudara. 但是因为在他的这个生意的这个地方呢，有这个鬼， Ada setan. 有鬼。 Jadi malam-malam dia itu dengar namanya dipanggil, tapi dia nengok nggak ada orang. 那么晚上他听到有人叫他，但是他转过头看没有人。 Pagi-pagi dia datang ke tempat usahanya, itu kardus-kardus itu jatuh. 那么呢，早上他来到他那个地方，然后看到那个箱子都掉在地上了， Dicek di CCTV, 然后就看这个摄像头 CCTV， nggak ada orang jatuhin, 然后没有人， jatuh sendiri, jatuhnya juga bertumpuk plak 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 plak. 然后自己掉下去的。 Jadi dia bilang, Lause, datang ke rumah saya, doakan. 然后他就跟我说：“老师，麻烦你到我家，就为我们祷告。” Nah, jemaat kan berpikir simple, saudara-saudara, bagaimana nih setannya nih keluar gitu. 那我这个弟兄他的想法很简单，就是说，就怎么让这个鬼赶出去。 Dan kemudian dia tanya saya, Lause mau pakai minyak urapan nggak? 然后他就问我：“你需要这个膏油吗 Minyak urapan? ？”我说：“膏油 Enggak, 不需要，不需要， enggak pakai. 不需要。 Perlu pakai salib nggak, Lause? 需要十字架吗？ Saya bilang enggak. 也不需要。 Enggak. Pokoknya nanti saya datang. Kamu satu keluarga kumpul, kita doa. 反正呢，我会去，你一家人要聚在一起，我们一起祷告。 Nah, saudara-saudara, saya bergumul lah yang namanya melawan
kuasa kegelapan, melawan setan, iblis begitu ya. Saya bergumul karena membutuhkan satu kekuatan kuasa yang di luar kemampuan saya. 那因为要赶鬼的话，那我就要祷告了，因为我需要一个超乎我的力量的力量。 Jadi saya mulai berdoa sebelum waktu yang ditentukan. 那么在那个我们定的那个时间之前，我就开始祷告，再祷告。 Waktu berdoa, saya merasakan Tuhan menuntun saya kepada kebenaran firman 那 Tuhan. 么在我祷告中，我感受到主耶稣他带领我进入他的话语。 Dalam Kisah Para Rasul 16 pada waktu itu saudara-saudara Paulus itu ada di Filipi. 在使徒行传第16章，保罗那个时候在腓立比。 Dan waktu Paulus melayani di kota Filipi, ada seorang wanita yang mempunyai roh tenung, roh jahat, ada kuasa iblis di dalam wanita itu yang mengganggu Paulus dalam pelayanannya. 那在保罗在腓立比的服侍呢，有一个被巫灵所附的一个女子，她不断的干扰这个保罗的服侍。 Dan wanita yang kesurupan setan ini dia terus-menerus mengganggu Paulus. 那么这个被鬼附上身的这个女子呢，她不断的干扰，不断的骚扰这个保罗。 Maka ketika Paulus terus-menerus dia diganggu dan kemudian Paulus menatap wanita itu, melihat wanita yang mempunyai roh tenung, yang kesurupan setan, Paulus katakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan kau keluar. 那么当这个保罗他一直忍受，然后呢有一次他就对这个被巫灵所附的这个女子说：“我奉主耶稣基督的名吩咐你从她身上出来。” Dan Alkitab katakan seketika itu juga roh jahat itu keluar. 那么圣经记载说，当时那个撒旦那个鬼就出来了。 Nah, saya ajarkan firman Tuhan ini kepada jemaat yang meminta saya untuk mengusir setan di rumahnya dan tempat usahanya. 我就把这个上帝的话语教导给刚才请我去他家去他那个生意的地方赶鬼的那个弟兄一家人。 Saya tanya dia, siapa yang dapat mengusir setan kuasa kegelapan dari rumahmu? 我问他，谁可以将这个魔鬼或者黑暗的这个权势从你家或者从你这个生意的地方赶出去？ Bukan salib, bukan minyak urapan, tapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu berdoa dan seketika itu juga setan itu akan keluar. 不是膏油，不是十字架，但是奉主耶稣基督的名，你祷告，那个鬼就马上出来。 Demi nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主基督的名， Saudara-saudara, nama Yesus nama yang berkuasa. 主耶稣的名是一个有权有能力的名字。 Maka setelah saya mengajar firman Tuhan ini, saya ajak dia memuji Tuhan dan kemudian berdoa. 那因此呢，我教到他之后呢，我就请他，我们一起祷告，我们一起唱诗。 Kita sama-sama nyanyi waktu itu lagu yang lama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Saya ajak dia nyanyi lagu itu. 然后我就跟他一起唱这个一个比较旧的歌，就是奉主耶稣基督的名。这个歌词里面就是说明奉主耶稣的名就有我们可以获胜，然后撒旦被打败，然后没有任何人可以打败。 Kemudian saya ajak dia berdoa bersama dengan keluarganya, kita sama-sama berdoa di tempat usahanya, dan kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kita tengking, kita keluarin dia. 所以呢，因此呢，我就跟他们一起到他那个生意的地方，然后呢，我们一起祷告，我们一起赶鬼。 Jadi saudara-saudara, pengajaran firman Tuhan itu penting. 因此呢，这个主道的教导是非常重要的。 Dan pemimpin-pemimpin kelompok kecil di tempat ini, saudara-saudara, perlu kita mengajar firman Tuhan kepada murid-murid kita. 那么这个在这边的这个门训组长呢，他需要教导主的道。
Semakin kuat kita mengajar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, semakin kuat iman mereka akan dibangun, semakin kuat iman mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan. 那么我们越多教导主的道，那么他们的信心就会越刚强。 Dan saya berdoa saudara-saudara kelompok-kelompok pemuritan di gereja ini berakar pada kebenaran firman Tuhan. 那么我为这里的门训小组祷告，愿这边的门训小组能够在主的刀扎根。 Bukan sekedar hanya hahaha atau sekedar ngumpul makan-makan, enggak apa-apa sekali-sekali makan-makan, tapi kalau terus-terus menerus makan-makan makanan rohaninya enggak ada, imannya jadi lemah, saudara-saudara. 那么也可以是聚会，也可以是一起吃饭，但是如果只是一起吃饭，但是没有这个属灵的这个零食的话，那这个信心呢就会越来越弱。 Tapi ketika pengajaran firman Tuhan itu berakar, diajarkan, dipraktekkan, maka saudara-saudara kita akan melihat kelompok kita akan menjadi kelompok yang radikal, bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam Kristus. 那当我们教导主的道，那我们这个主的道在信徒们的弟兄姐妹的心中扎根的话，然后信徒们也可以遵行主的话语，那么我们的信心就会成长。 Berikutnya saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan di dalam kelompok pemuritannya? 接下来主耶稣在他的这个门训小组所做的事情是什么呢？ Yesus mengutus murid-muridnya. 那么主耶稣差遣他的门徒。 Saudara-saudara, dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 tadi dikatakan, karena itu pergilah. Kata pergilah artinya mencari, mulai menargetkan orang-orang untuk dijangkau. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. 那么在刚才我们所阅读的经文，马太福音第28章19节说，所以你们要去，在这里去的意思就是要寻找，要找这个目标，使万民做耶稣的门徒。 Setelah ditargetkan, kemudian ada tujuannya, mereka menjadi murid Kristus. 我们定好目标之后，那我们有目的，我们要使他们做基督的门徒。 Saya ngobrol-ngobrol dengan seorang jemaat. 我跟一个弟兄谈话， Lause dia bilang, saya mau melepas kelompok kecil saya. 老师，我不要再管我的这个门训小组了， Saya mau kasih orang lain untuk memimpin. 我要把这个小组就交给别人来带领。 Wah, saya langsung pikir panjang, saudara-saudara. 就想了， Saya bilang, kamu udah mempersiapkan belum orang itu menjadi pemimpin kelompok? 你已经预备好那个人成为下一任的这个组长吗？ Artinya, saudara-saudara, orang perlu dipersiapkan dengan siapa dia akan membangun kelompok yang baru. 那意思就是说，我们需要预备那个人，他要跟谁一起建立这个小组呢？ Saya bilang, kamu udah pernah ajak dia besuk gak ke rumah orang? 我跟他说，你已经叫他跟你一起去探访吗？ Artinya berkunjung ke rumah orang yang perlu menjadi target. 就是探访，就是我们所设定的这个人为目标的这个人。 Setelah hubungan itu terus-menerus dibangun, baru bisa membangun sebuah kelompok pemuritan. 当这个关系我们不断的培养啊，我们才能够建立一个小组。 Semakin orang itu dipercaya dan dia menjadi orang kepercayaan, semakin dia akan bisa membangun kelompok pemuritan. 那么一个人他越受到信任，他就越能够建立好这个小组。 Dia bilang belum begitu. Saya bilang itu dulu dilakukan. 他说我没有这样做，那我就跟他说，你现在要做的就是这个。 Jadi bukan sekedar mengutus dan mengutus. 所以不是只是差遣。 Saudara-saudara, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia mempersiapkan murid-muridnya. 当主耶稣他差遣他的门徒之前，他已经预备好了门徒。 Yesus di sepanjang hidupnya hanya 3,5 tahun dia memuridkan murid-muridnya secara maksimal dan mereka menjadi orang-orang yang radikal ketika mereka diutus ke tengah-tengah dunia. 那么在主耶稣3年半这个服事中，他利用这个时间来使他来教训他的门徒。那这样的话，他的门徒就在这个世界上是变成一个激进的这个门徒。 Petrus orang biasa, nelayan biasa. Bahkan Petrus dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. 彼得是一个普通的人，那甚至他曾否认耶稣3次。
Tetapi setelah dimuridkan oleh Yesus, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus menjadi orang yang berkhotbah dengan berani, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan 3.000 orang bertobat. 那么呢，当西门彼得他接受主耶稣的教训的之后呢，他便可以成为一个很有全能的这个讲道人。然后呢，他勇敢的讲道，然后有3000个人信主。 Thomas, murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. 多马是一个不信主耶稣复活的门徒。 Jadi Thomas ini bukan ragu-ragu, tapi betul-betul tidak percaya akan Yesus itu telah bangkit. 他不是犹豫，但是他真的不相信主耶稣已经复活了。 Karena Thomas itu dia mengatakan satu kalimat, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya. 因为这个多马他说了这样的一句话：“我非看见他手上的钉痕。” Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku. 用指头探入那钉痕。 Thomas katakan, aku sekali-kali tidak akan percaya. Thomas pada waktu itu dalam kondisi dia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. 多马说：“我总不信。”在那个时候，他真的不相信主的复活。 Tetapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan kemudian Thomas dia berlutut di hadapan Yesus, dia menyembah Yesus, dan kemudian Thomas diutus Yesus pergi memberitakan Injil. 那么那个时候，主耶稣就向多马显现，然后呢，多马就匍匐敬拜主耶稣，然后主耶稣便差遣他传讲福音。 Thomas memberitakan Injil sampai jauh sampai ke India pada waktu itu. 多马那个时候就传福音传到印度。 Pesawat belum ada, mobil belum ada, tapi Thomas pergi memberitakan Injil jauh sampai ke India. 那个时候还没有飞机，还没有这个汽车，但是多马他可以传福音传得很远到印度。 Saudara-saudara, orang-orang yang sudah dimuridkan, mereka diutus untuk juga menjangkau orang-orang menjadi murid Kristus. 那么已经接受门训的人，他也会被差遣，让更多的人成为主的门徒。 Saudara-saudara, ini yang perlu kita lakukan dalam kelompok pemuridan, menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. 这就是我们在工作小组需要做的事情。我们需要使他们做基督的门徒。 Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan di YouTube. 那么前段时间我听一位神仆在 YouTube 上的讲道。 Dia berkobar-kobar dalam memberitakan Injil, membagikan kabar baik kepada banyak orang. 他就很热心的传讲福音。 Jadi saya ingin tertular dengan semangat dia untuk memberitakan Injil juga. 我也是想要受他的这个影响，也是想要有火热的心来传讲福音。 Saya mulai mendengarkan khotbahnya. 我就开始听他的讲道。 Kemudian dia bercerita, saudara-saudara, bahwa apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya dalam dia memberitakan Injil sangat sederhana. 然后他就开始讲他在他的生命中传讲福音的这个方法很简单。 Dia hanya seringkali naik Grab atau naik taksi ke bandara atau pergi sebelum melayani Tuhan. 然后他经常在去机场或者在去服侍主的地方坐这个 Grab 或者这个出租车。 Dalam perjalanan itu, saudara-saudara, dia putar sebuah khotbah di YouTube dari handphonenya. 在路上他就用手机播放这个YouTube 上的这个讲道的视频。 Nah, dia dengarkan, kemudian dia mulai ajak ngobrol. Bagaimana pendapat Bapak tentang khotbah ini? 然后他就开始听，然后开始跟那个司机聊，然后问那个司机说：“你对这个讲道的内容如何？有什么看法？” Dari hal sederhana, pembicaraan sederhana, kemudian dia masuk ke Injil, membawa orang itu percaya kepada Yesus. 就是从简单的话题，然后就引入或者导入那个人进入这个福音。 Cara kita bukan cara yang memaksa, cara kita perlu bijaksana, cara kita perlu soft, tapi masuk berita Injil kepada orang-orang yang membutuhkan Injil. 那么我们的方式不可以是强迫人呢，我们要明智的，我们用比较温柔的方式将那个人带入真理，带入福音。 Setelah mendengar khotbah itu, saudara-saudara, maka saya mulai membuat target siapa orang yang dapat saya injili.
那么听了那个讲道之后，那我就开始设定好这个目标，我要向谁传讲福音。 Kedua, saya mulai mendoakan untuk ada jiwa-jiwa yang bisa saya injili. 然后我就开始祷告，祷告有这个灵魂我可以传讲福音。 Tiga, mulai melangkah. 第三就开始第一步。 Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mau diutus. Ini aku, utuslah. 主耶稣的门徒就是那些愿意被差遣的人， Menjangkau, memenangkan orang-orang bagi Kristus. 来让很多的人归向主。 Saudara-saudara, hari ini kita melihat bahwa pemuridan Tuhan Yesus dimulai dengan mencari dan memanggil. 那么今天我们可以看到，主耶稣门训是从这个寻找和呼召开始。 Yang kedua, Yesus mulai mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, Yesus mengutus murid-muridnya. 第二点就是主耶稣教训他的门徒关于主的道，然后最后就是差遣他的门徒。 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. 主啊，我们今天上午，我们感谢你能够聆听你的话语。 Biarlah setiap kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. 但愿我们每个人可以成为你的门徒，可以在我们的生命中效法主。 Pakai hidup kami untuk memuridkan orang-orang, menjangkau orang-orang, mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. 求主使用我们的生命，我们可以向我们让我们周围的人归向主，我们可以教导他们，使他们成为主的门徒。 Biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. 但愿我们的生命可以成为众人的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。